Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita buka majlis kita dengan membaca kita Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Tuan jemaah yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat kita bersama untuk bersambung kajian kita tadabbur surah Al-Jumu'ah, yang mana surah Al-Jumu'ah ini salah satu daripada surah-surah tasbih yang mengandungi resepi kepada kejayaan di akhir zaman. Dan kita sebutkan surah Al-Jumu'ah ini adalah surah yang membicarakan tentang kesatuan umat Islam di bawah risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Namun setelah kedatangan baginda, ada sebahagian kaum, sebahagian golongan, khususnya mereka yang telah diberikan Alkitab, walaupun mereka telah mengetahui akan kehadiran Nabi pada akhir zaman dalam kitab-kitab mereka, tetapi mereka tidak beriman, bahkan mereka memusuhi Nabi SAW dan juga sesiapa yang mengikut baginda. Jadi kita tengok sedikit rumusan kembali daripada ayat 1 hingga 4. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan pada ayat yang pertama empat sifat Allah Subhanahu Wa Taala: Al-Malikul Qudus, Al-Aziz dan juga Al-Hakim. Jadi empat sifat ini bersesuaian dengan tanggungjawab Nabi SAW, iaitu membacakan ayat-ayat Al-Malik, ayat-ayat Raja. Kemudian tazkiyah sesuai dengan sifat Allah Al-Qudus, iaitu menyucikan hati-hati manusia, menyucikan pemikiran manusia daripada kesyirikan, hati manusia daripada bergantung selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Aziz, Allah Subhanahu Wa Taala berautoriti dalam menentukan kepada siapa Allah Subhanahu Wa Taala nak mempertanggungjawabkan amanah agamanya. Dan Al-Hakim, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan Nabi SAW bersama risalahnya, ini Al-Quran, yang mengandungi hikmah-hikmah yang tertentu. Dan kita sebutkan pada ayat yang kedua juga adalah ayat kedua dan ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan perutusan Nabi SAW ini adalah satu kurniaan yang besar, khususnya kepada kaum ummiyin, kaum Quraisy yang ummiyin, dan umumnya kepada semua manusia. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Kerana apa? Nak menunjukkan kepada risalah Nabi SAW itu bukan bersifat kepada kaumiyah sahaja, tapi universal, alamiah, kepada sekalian alam. Maka kemudian ayat yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba mendatangkan satu kumpulan yang saya sebut di awal tadi, yang mana mereka ini sebenarnya telah mengetahui, bahkan mereka telah bersedia untuk menantikan Nabi akhir zaman
di Yathrib. Ini maknanya sebelum daripada Nabi SAW diutuskan, mereka telah pun mengetahui akan kedatangan Nabi yang terakhir. Kemudian mereka menantikan Nabi yang terakhir itu di Yathrib dengan harapan Nabi itu akan memimpin mereka, akan memberikan, mendatangkan kekuatan kepada mereka, akan menyatu padukan mereka. Tapi apa yang berlaku? وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Tidaklah mereka berpecah kepada pecahan yang lebih daripada sebelumnya, kecuali setelah datangnya kepada mereka bayyinah, keterangan. Apakah keterangan itu? Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Maknanya setelah datangnya Rasul dan risalahnya, ia tidak menyebabkan, maknanya walaupun kita sebutkan tadi ayat yang ketiga, yang keempat menggambarkan tentang universalnya dakwah Nabi SAW, ia tidak menyebabkan ahli kitab daripada kalangan orang Yahudi ini berpuas hati. Maknanya sepatutnya bila dakwah Nabi SAW bukan semata-mata kepada ummiyin, kepada seluruh manusia, termasuklah mereka orang Yahudi. Tapi apa yang berlaku disebabkan ketaksuban mereka kepada kaum mereka, kepada bangsa mereka. Bukan taksub, bukan ketegasan mereka itu bukan di atas kebenaran, atas risalah yang dibawa oleh Nabi SAW, semata-mata bangsa. Maka mereka tak akan berpuas hati kerana kelebihan diberikan kepada Quraisy, kepada kaum ummiyin, iaitu wallazi ba'atsa fil ummiyin. Jadi kalau kita sendiri, kita sebagai orang Melayu di tanah Melayu, kita tak rasa dari sudut walaupun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan dari sudut Nabi itu diutuskan minhum, daripada kalangan orang Quraisy, tetapi kita merasakan bahawa perkara yang lebih besar yang dibawa oleh Nabi SAW itu bukanlah hal perkauman. Perkara yang dibawa yang lebih besar oleh Nabi SAW itu adalah risalah yang dibawa oleh baginda. Maka sebab itu kita tengok ramai juga daripada kalangan ulama' terdahulu bukan daripada kalangan Arab. Kerana yang meninggikan risalah Nabi SAW itu tak semestinya orang Arab. Tapi nak sebutkan, apabila kita taksub kepada risalah, maka kita juga merasakan bahawa kita dimuliakan dengan risalah, kita dimuliakan dengan kita menjadi pengikut dan umat Nabi SAW. Tapi tidak, hal itu tidak berlaku kepada orang Yahudi yang malangnya mereka telah pun diberikan kitab, telah pun diceritakan ciri-ciri Nabi SAW, telah pun digambarkan kepada mereka Nabi yang terakhir ini. Namun disebabkan baginda bukan daripada bangsa mereka, maka ketaksuban bangsa Yahudi ini menyebabkan mereka telah mengatasi fikiran mereka, mengatasi hawa nafsu mereka. Disebabkan ketaksuban itu telah mengatasi dari sudut kitab-kitab mereka yang menyatakan bahawa baginda adalah pemimpin kepada agama pada akhir zaman. Disebabkan ketaksuban itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri peranan mereka sebagai peneraju kepimpinan di dalam agama. Yang mana kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyatakan, antaranya Allah menyebutkan, ya bani Israel, dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum
wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah kan, akan nikmat yang telah aku sempurnakan kepada kalian, dan aku memuliakan kalian lebih daripada kan, segala maknanya manusia yang berada di atas muka bumi. Itu adalah asalnya. Namun disebabkan ciri-ciri pendustaan mereka, ciri-ciri kemaksiatan mereka terhadap para rasul, yakni mereka menyakiti para rasul dalam surah As-Saff yang kita bincang sebelum ini. Nabi Musa kata, wa idh qala Musa liqaumihi lima tu'zunani waqad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Kenapa kalian menyakiti aku? Dalam keadaan kalian mengetahui bahawa aku adalah rasul yang telah diutuskan kepada kalian. Jadi kita bayangkan rasul daripada kalangan bangsa mereka sendiri pun mereka menyakiti baginda Nabi Musa alaihissalam, apatah lagi rasul yang bukan daripada kalangan mereka. Jadi ketaksuban tadi ini bukan semata-mata kita sebutkan mereka meletakkan bangsa itu sebagai alasan untuk tidak beriman kepada Nabi, walhal mereka mengikut dari sudut hawa nafsu dan keinginan. Baik, jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengakhirkan peranan orang Yahudi daripada menerusi agama kerana mereka sendiri mendustakan Nabi SAW. Bahkan telah berlaku siri-siri percubaan membunuh baginda. Nabi SAW pergi ke antaranya pergi ke perkampungan Bani Kainuqa, Bani Nadir dan sebagainya, yang mana mereka cuba untuk membunuh Nabi yang terakhir, yakni Nabi SAW. Bahkan ia disebutkan dalam suratul Isra berkaitan dengan kefasadan yang mereka akan lakukan di atas muka bumi ini sebanyak 2 kali. Dan kali pertamanya ditafsirkan oleh ulama temporari semisal Syekh Ahmad Naufal, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, menyatakan kefasadan pertama adalah pada permulaan diutuskan Nabi SAW apabila mereka merancang untuk membunuh Nabi SAW. Merancang untuk memerangi Nabi SAW. Merancang untuk mereka mendustakan risalah Nabi SAW. Jadi disebabkan itu Allah Subhanahu Wa Taala mengubah ataupun mengalihkan teraju kepimpinan itu kepada Nabi SAW, khususnya ketika mana berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj, dan kemudiannya berlaku peristiwa perubahan kiblat. Baik. Jadi ayat yang kelima ini kita dah tahu latar belakangnya tadi. Allah Subhanahu Wa Taala nak menggambarkan tentang sikap orang yang diberikan kitab, orang Yahudi yang diberikan kitab tetapi mereka tidak mengamalkan, tidak mempraktiskan, malah tidak menghargainya pun dari sudut amanah yang dipertanggungjawabkan kepada. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Maksudnya sifat-sifat Nabi Muhammad itu telah diterangkan dalam kitab Taurat. Ini kita dah sebut tadi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak juga mempercayainya. Mempercayai ini maknanya membenarkan Nabi SAW dan risalahnya. Bukan mereka tak percaya akan ada datang Nabi akhir zaman. Mereka percaya. Mereka tahu. Mereka kenal. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
Yang yang mereka diberikan kitab itu adalah mereka yang mana mengenal Nabi SAW lebih daripada mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Namun setelah datangnya Nabi, tidak menjemakan mereka percaya kerana ketaksuban dan hawa nafsu. Dibandingkan orang-orang Yahudi yang ditanggungjawab dan ditugaskan. Ini bila disebutkan yang ditanggungjawab, ditugaskan itu daripada perkataan hummilu. Hummilu ni hamala. Hamala membawa makna menanggung beban. Hamala. Sebab tu kalau wanita yang mengandung disebut hamil. Hamil sebab apa? Sebab menanggung maknanya membawa beban dalam rahimnya itu selama 9 bulan hamil. Nah, hummilu ni adalah seorang yang dipertanggungjawabkan, dibebankan. Tetapi dalam keadaan walaupun mungkin maknanya itu seolah macam dibebankan, Bin Ashur juga mengatakan bahawa hummilu ini merujuk kepada sesuatu yang beban, tetapi ia akan datang sesuatu yang dijanjikan. Maknanya daripada bebanan yang ditanggung oleh seseorang itu, maka ada satu janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia menanggung beban tersebut. Sebagai contoh, kalau kita sebut secara umum, Nabi SAW juga pada peringkat awal Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan inna sanulqi alaika qawlan saqila. Kami akan berikan, turunkan kepada kamu kata-kata yang berat. Ya, inilah wahyu. Ia adalah beban. Tetapi kesanggupan untuk menanggung beban itu menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kejayaan pada baginda, antaranya berupa pembukaan kota Mekah dan kejayaan di akhirat, dapat untuk memberikan syafaat al-uzma, dalam masa yang sama diberikan telaga al-Kautsar. Jadi hummilat Taurat, mana sepatutnya dalam keadaan walaupun dipertanggungjawabkan, ditugaskan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menyebutkan tentang inni faddaltukum alamin. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Maidah dalam atas lisan Nabi Musa, ya qaumi dukhulul ardul muqaddasah allati kataballahu lakum. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan sesuatu kebaikan, sesuatu ganjaran dengan syarat mampu ataupun sanggup untuk menanggung beban, yang mana beban itu dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tahu bahawa manusia itu mampu untuk menanggungnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui bahawa setiap daripada manusia itu ada kemampuan untuk menanggung risalahnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mempertanggungjawabkan, mengamanahkan Taurat ini kepada Bani Israel, kepada Nabi Musa, dan juga disampaikan kepada Nabi Bani Israel. Tapi apa yang berlaku? Summa lam yahmiluha. Kemudian mereka tidak menyempurnakan tanggungjawab dan tugas itu. Jadi bila sebutkan summa di sini merujuk kepada litarahi. Tarahi maknanya dia tertib yang mana kemudian yang menunjukkan ada satu masa yang berlalu. Maknanya asalnya bila Allah Subhanahu Wa Taala bertanggungjawabkan Taurat, pada peringkat awal masih lagi mana boleh menjalankan amanah. Ini berpegang kepada Taurat. Tetapi dengan berakhirnya zaman, berakhirnya ataupun berlalunya zaman, maka semakin kitab Taurat itu ditinggalkan. Dan kita tengok realitinya berlaku sedemikian. Ketika mana Nabi Musa tak ada 40 hari pun, orang Yahudi ni telah boleh menyembah menyembah patung, kan, anak patung lembu. Ini kan pula dah berapa ratus tahun
setelah ketiadaan Nabi yang terakhir mereka, iaitu Nabi Isa, kan, maka sudah tentu banyak kesesatan. Kerana apa? Kerana lam yahmiluha, kerana tidak memikul tanggungjawab kepada Taurat itu dirasakan lebih memuaskan. Yang ni yang kita sebutkan dalam Al-Quran menyatakan mereka yang mana menjual ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kan, kerana mereka rasakan setelah mengubah ayat-ayat tersebut, kan, mengikut hawa nafsu mereka, mengikut kehendak masyarakat supaya masyarakat redha dengan mereka, puas hati dengan mereka, mendapatkan keuntungan di sebaliknya, maka mereka lebih memilih untuk lam yahmiluha, mengkhianati tanggungjawab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu. Maka apa sepatutnya tanggungjawab hummilut Taurat itu, tanggungjawab terhadap Taurat itu kepada orang Yahudi? Yang pertama adalah menghargai amanah tersebut. Menghargai amanah ni dengan makna kita tidak melakukan sebarang pengubahan terhadap kitab tersebut. Dan kita menghargainya kerana ia adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berusaha untuk memahaminya, apa yang terkandung di dalamnya dari sudut syariat, apa yang terkandung di dalamnya dari sudut akhlak. Dan kemudian yang ketiga, beramal dengan hati, yakni beriman dengannya. Manakala amalan dari sudut anggota, yakni melaksanakan perintahnya dan juga sampaikan sebagaimana apa yang terkandung dalam kitab tersebut pada asalnya. Namun akibat amanah ini tidak dilaksanakan, yakni tidak menghargai, tidak ada usaha untuk memahami, malah tidak ada keinginan mengimani, tidak melaksanakan perintah, malah menyampaikan tetapi sampaikan apa yang nak didengari oleh masyarakat, sampaikan sesuatu yang mereka dapat ganjaran balik dari sudut keduniaan. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala membuat perbandingan yang mana mereka yang asalnya dipertanggungjawabkan terhadap mereka kitab Taurat ini, tetapi mereka tidak menggunakan ataupun mereka tidak melaksanakan amanah tersebut. Allah menggandingkan, mengumpamakan kamasalil himari yahmilu asfara. Ini perbandingan dengan keldai. Baik, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala membandingkan dengan keldai? Kalau kita tengok kenapa keldai? Di keldai ni, satu, dia binatang yang bising, kan? Suka bising lah. Mulut dia bising, kan? Kalau kita tengok dalam kartun pun memang biasanya keldai ni mulut dia bising, dia banyak bercakap. Tapi cakap dia itu bukan cakap orang bijak, cakap kosong. Walaupun keldai ini kadang-kadang digunakan untuk bermusafiran. Dalam pemusafiran itu dibawa kitab-kitab yang mana penuh di atas badan dia, tapi dia tetap bercakap bukan berdasarkan kitab yang ada belakang dia. Sebab kitab tu bukan dia baca pun, bukan dia faham pun, apatah lagi dia nak sampaikan apa yang terdapat dalam tu, tak. Malah kalau letak kitab pun di belakang keldai, dia tak dapat nak bezakan antara kitab ke ataupun sampah ke yang diletakkan di atas dia, yang dia tahu ada beban dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membuat perbandingan dengan keldai kerana keldai ini tidak mempunyai akal. Ini
lambang kepada kebodohan, kepada kebebalan, lambang kepada kehinaan. Jadi bukan makna kita kata keldai itu hina. Tidak. Tetapi nak sebutkan bila manusia dibandingkan dengan keldai, yang mana manusia ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ahsani taqwim, yang diberikan akal. Tetapi kamu macam keldai, dari sudut bercakap tak cakap atas dasar ilmu. Bising, suara, bukan atas dasar ilmu, sedangkan di belakang kamu telah dibebankan. Maknanya di belakang kamu telah diletakkan kepada kamu kitab-kitab yang menjadi panduan kepada kamu. Disebabkan kamu tidak melaksanakan tanggungjawab tadi, kamu hanya menanggung beban kitab tersebut, dan kamu tidak maknanya merasakan bahawa kitab itu ditujukan kepada kamu. Apatah lagi kamu nak berkongsi apa yang berada di dalam isi kandungan kitab tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan perbandingan himar ini satu perbandingan yang hina kepada manusia, kerana bersifat dengan sifat keldai, binatang. Keldai itu tak hina, sebab memang ia dijadikan sedemikian. Tetapi manusia yang merendahkan, summa radadna asfala safilin. Yang ni apabila direndahkan martabatnya serendah-rendahnya, antaranya kerana dia merendahkan martabat akal fikirannya untuk berfikir untuk beriman, berfikir untuk maknanya melaksanakan syariat. Kerana selepas itu surah At-Tin, kan saya sebut tadi surah At-Tin, yang mana selepasnya adalah surah Al-Alaq, yang mana memberi syarat untuk membaca Iqra', paling kurang membaca, mengetahui isi kandungannya, tetapi dia tidak berlaku. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan perumpamaan mereka yang melakukan hal demikian, kama salil himar yahmilu asfar. Baik. Apa hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan perihal orang Yahudi ini kepada orang beriman? Dan kita balik semula sebab turunnya surah ini, antaranya pada ayat yang ke-11, iaitu apabila Nabi SAW menyampaikan khutbah baginda. Bila datangnya satu kafilah dagangan daripada Syam, datang maknanya membawa banyak keuntungan, maknanya banyak barang-barang, menyebabkan sebahagian besar daripada orang beriman pada ketika itu mereka terus meninggalkan Rasulullah SAW. Ini mereka berbicarakan tentang keuntungan barang dagangan mana yang lebih baik, mana tinggalkan Nabi SAW, kecuali beberapa orang sahabat. Dalam riwayat yang lain kita sebutkan bahawa ada satu perkahwinan yang menyebabkan mereka juga rasa ingin turut serta dengan upacara kera'ian tersebut, yang bercakap-cakap tentang keseronokan dalam meraihkan majlis tersebut. Maka kalau kita tengok hadis Nabi SAW berkaitan dengan Jumaat, hari Jumaat, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takallama yaumul jum'ah wal imamu yakhtub fahuwa kamithli al-himar yahmilu asfara walladhi yaqulu lahu ansit laysa lahu jum'ah. Biasa imam kalau hari Jumaat ni, mungkin ada yang muslimin daripada kalangan lelaki, biasa imam ataupun Bilal akan membacakan hadis riwayat Bukhari. Ini siapa yang mana mengatakan pada kawannya diam pun, maka faqad larau, dia telah pun maknanya lara, ataupun hilanglah pahala Jumaatnya, kan. Tapi ada riwayat yang lain
juga nak menggambarkan bukan sekadar cakap diam, tetapi dia bercakap-cakap. Maknanya sembang. Macam tadi keadaan yang saya gambarkan tadi adalah keadaan sahabat yang bersembang tentang barang dagangan yang sampai, kan, bahkan meninggalkan khutbah Jumaat, bersembang tentang majlis kerajaan tu, hebatlah, gahlah dan sebagainya. Nabi SAW menyatakan siapa yang berkata-kata pada hari Jumaat ketika mana imam sedang menyampaikan khutbahnya, maka ia ibarat suara bising keldai. Saya terjemahkan sedemikian, kamislil himar, yang mana dia membawa beban-beban kitab di belakangnya. Walladhi yaqulu lahu, siapa yang berkata kepada rakannya, kepada orang lain, ansit, maka laisa lahu jum'ah, maka dia tidak ada baginya pahala Jumaat. Jadi nak sebutkan kaitannya dengan kita orang beriman adalah supaya ataupun agar kita dapat memberikan tumpuan yang sepenuhnya pada khutbah Jumaat. Dan kita disebutkan di awal dulu kenapa pentingnya adanya perhimpunan pada hari Jumaat, kerana ia adalah sebagai ganti perhimpunan Yaumul Arubah orang Quraisy terdahulu, tetapi perhimpunan yang memperingatkan kepada kita tentang ketakwaan pada Allah Subhanahu. Baik. Namun apa yang berlaku kepada orang Yahudi ini? Mereka tadi bukan kita sebutkan, bukan sekadar tidak menghargai amanah, tidak berusaha memahaminya, tidak mengamalkannya, tidak menyampaikan. Tapi mereka bertindak lebih daripada itu lagi. Apabila kitab Taurat yang diamanahkan itu dilakukan beberapa bentuk penyimpangan, iaitu menyimpang daripada Taurat kata A, mereka kata B. Tokok tambah. Ini memang berlaku dalam Old dan juga New Testament. Tokok tambah sendiri. Dari sudut mereka mengubah antaranya peristiwa tentang siapakah yang disembelih, siapa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Mereka menyebutkan Ishak. Sebab apa? Sebab nak susul galut Ishak itu adalah keturunan Bani Israel. Sedangkan daripada Nabi Ismail, akhirnya Nabi SAW. Jadi mengubah. Jadi mereka menggantikan dengan ayat-ayat, dengan ayat-ayat yang boleh menyokong pandangan-pandangan mereka. Dan juga mereka menyembunyikan sesuatu yang hak, hanya menyampaikan sesuatu yang mendapatkan keuntungan daripadanya. Mereka sebut bahawa di dalam kitab mereka adanya tanah yang dijanjikan, mereka ini bangsa mulia. Sedangkan mereka tak sebut juga dalam Taurat ada menyatakan yang kita sebut kefasadan yang berlaku Bani Israel 2 kali itu ada disebut dalam Taurat. Jadi nak sebutkan dimuliakan ataupun dijanjikan tanah pada mereka pun adalah disebabkan keimanan dan juga ketakwaan mereka. Bukan maknanya terus-terus Allah Subhanahu Wa Taala berikan, tak. Tapi macam saya sebutkan tadi, bila dipertanggungjawabkan, ready, bersedia untuk maknanya memikul tanggungjawab tersebut, dan barulah ada ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ini mereka dipertanggungjawabkan, tetapi tidak bersedia untuk memikul tanggungjawab tersebut, tetapi nakkan kepada ganjaran. Jadi ini yang menjadi masalah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Di natijah kepada mengikut hawa nafsu tadi adalah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu. Ini menarik ni, kita tengok.
Allah Subhanahu Wa Taala tadi menyebutkan bahawa Allah apa nama um, mengamanahkan kepada mereka Taurat, dan Allah sebutkan summalam yahmiluha, mereka ini tidak melaksanakan tanggungjawab tersebut. Tetapi di penghujung Allah Subhanahu Wa Taala sebut mereka mendustakan. Kenapa? Kerana apabila mereka melanggari amanah tadi, maka dia tak akan rasa cukup sekadar itu, bahkan pergi kepada yang lebih buruk, iaitu mengikut hawa nafsu dalam menyampaikan kitab-kitab mereka. Ini ambil separuh-separuh. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut mendustakan. Kerana apa? Kerana telah disimpangkan, ditokok tambah, diubah, diganti, disembunyikan. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut kazzabu. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu la yahdi qaumadh zalimin. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi hidayah kepada orang yang zalim. Kerana apa? Zalim itu maknanya mereka tidak melunaskan hak dan tanggungjawab mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan ganjaran, dan ganjaran yang besar adalah hidayah Allah Subhanahu. Baik. Kemudian ayat yang ke-6. Qul ya ayyuhallazina hadu in za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang yang beragama Yahudi, kalau kamu beranggapan bahawa kamulah sahaja orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak termasuk umat-umat manusia yang lain, maka bercita-citalah hendak mati dengan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kamu dimatikan sekarang juga, jika betul kamu orang-orang yang benar. Jadi ayat ini sambungan celaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang Yahudi. Kerana apa? Kerana apabila mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka juga mendatangkan pelbagai dakwaan-dakwaan palsu dan juga angkuh. Apakah dakwaan-dakwaan mereka? Za'amtum. Za'ama ni maknanya menunjukkan kepada dakwaan. Apa dakwaan mereka? Yang pertama yang kita sebutkan tadi, mereka adalah bangsa pilihan dan terhormat. Ini dakwaan pertama ini adalah dakwaan yang menjadi kalau kita tengok Zionis yang tertubuh pada tahun 1897 oleh Theodor Herzl, lakukan kongres dia yang pertama di Switzerland. Dia sebut ada dua dia punya, kita kata macam vision dia, iaitu kita adalah bangsa pilihan ataupun bangsa mulia, dan juga tanah tanah mulia itu adalah milik kita. Jadi itu dia punya, kita kata macam moto je lah. Jadi dakwaan mereka adalah bangsa pilihan dan terhormat. Dan apa impak kepada mereka rasa mereka sahaja bangsa pilihan dan terhormat, maka selain daripada mereka bukanlah satu yang patut dihormati. Walaupun as a human being, maka kita lihat apa yang berlaku hari ini di Gaza telah membuktikan bukan sekadar orang Islam, bahkan orang Kristian pun mereka tak kisah. Maknanya mereka bom dari sudut tempat-tempat ibadat, walaupun ibadat orang Kristian. Dan kita tengok sendiri di dalam negara haram Israel, ada video yang menunjukkan tentang orang Kristian ini, mereka pun duduk dalam keadaan yang tak tenang. Orang Yahudi datang kepada mereka, ludah kepada mereka. Kerana apa? Kerana bukan soal semata-mata keagamaan Yahudi itu,
tetapi dari sudut bangsa tu. Ini mereka rasa mereka adalah bangsa pilihan dan juga terhormat, dan orang lain patut dihinakan ataupun boleh buat apa saja kepada orang lain kerana kita adalah. Yang kedua, mereka mengakui apa yang mereka buat itu adalah berdasarkan kebenaran dan petunjuk. Tuan-tuan, kalau kita tengok kenapa uh, negara haram mereka ini disebut ataupun diberi nama Israel. Sedangkan Israel tu asalnya merujuk kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Uh, tak boleh hadam. Puan Ajral kata tak boleh hadam kejahatan dia orang ni, cannot brain. Dia nak sebutkan perkara ni adalah perkara yang diwariskan. Bukan diwariskan keturunan by keturunan. Tapi nak sebutkan kejahatan ini bermula dengan sikap tidak mempedulikan ataupun tidak bertanggungjawab terhadap amanah kitab yang diberikan. Jadi kita juga sebagai orang Islam, na'udzubillahi min zalik, boleh jadi seperti mana mereka jadi kalau kita tidak berpegang kepada kitab kita. Disebabkan nenek moyang mereka terdahulu yang tidak berpegang kepada kitab mereka. Dan ia berterusan generasi bergenerasi, kitab dah diubah, dan kita alhamdulillah rabbil alamin, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kitab Al-Quran tidak berubah. Disebabkan itu, walaupun ada umat Islam yang menyimpang, tetap adanya umat yang disebut dalam hadis Nabi SAW, zahirina al-haq, yang tetap teguh di atas kebenaran, kerana kitab kita, panduan kita itu masih lagi panduan yang benar. Jadi permasalahannya adalah kerana panduan yang salah. Sebab tu saya nak sebutkan ni, kenapa mereka mengatakan negara mereka itu adalah Israel. Kerana mereka nak masukkan sumber-sumber ataupun jarum-jarum keagamaan pada negara mereka itu. Negara ini adalah negara, tengok apa yang mereka claim. Negara ini adalah negara kami, negara nenek moyang kami, negara Ibrahim yang telah dijanjikan, yang mana keturunannya kemudian lahirnya Yaqub alaihissalam daripada Ishak. Sebab tu saya sebutkan tadi, mereka sebutkan yang disembelih pun adalah Ishak. Dan malangnya ada sebahagian ahli tafsir juga mana mengambil pandangan tu. Tapi nak sebutkan, mereka sebutkan dalam keturunan Ishak, dan kemudiannya siapa? Yaqub. Daripada Yaqub ni memang daripada Nabi Yaqub ni lah yang mana lahirnya asbab itu, yang mana 12 anak Nabi Yaqub itu. Jadi 12 klan orang Yahudi. Jadi mereka nak bawa ke situ bahawa apa yang kami buat ni adalah dasar agama. Macam kita berjuang, kalau kita kata kita cakna atas isu Palestin ini bukan semata-mata kerana mereka itu dahnya isu kemanusiaan, bukan semata-mata isu kemanusiaan, walaupun betul dari sudut isu kemanusiaan pun ada. Tapi kita juga cakna isu Palestin ini kerana ia melibatkan akidah kita, soal agama. Jadi mereka pun terapkan benda yang sama. Cuma bezanya, kita meletakkan isu ini sebagai isu agama. Ia berpandukan kitab kita yang benar. Mereka meletakkan isu itu, isu agama, tetapi berpandukan kitab mereka yang salah, berpandukan orang yang menyampaikan itu juga salah. Mereka kata mereka beramal dengan kitab, tapi mengambil apa yang menjadi kepentingan ataupun apa yang mereka boleh kuasai, dapat kelebihan saja, iaitu tanah itu tanah kita. Sedangkan banyak lagi dalam Taurat sendiri pun mengajarkan tak boleh adanya riba, tak boleh adanya, maknanya kena jaga dari sudut akhlak. Dari sudut kalau kita katakan dalam peperangan sendiri, ada panduan-panduan, tetapi ia semua dilanggar kerana mereka hanya memilih pick up
apa yang mereka nakkan, dan mereka sampaikan agenda-agenda yang mereka katakan daripada kitab-kitab mereka dan sembunyikan yang lain. Itu saya sebutkan tadi di awal tadi. Dan selain daripada mereka, ini lebih masalah. Apabila mereka rasa mereka bangsa pilihan dan terhormat, mereka rasa mereka sahaja yang berada di atas kebenaran dan petunjuk, selain daripada mereka adalah berada dalam kesesatan. Maka sebab itu dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Nabi SAW, Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allah perintahkan Nabi untuk mengatakan dengan makna lakukan mubahalah. Mubahalah. Apa makna mubahalah ni? Mubahalah ni maknanya dua pihak yang berbeza pendapat, yang mana berdoa ke atas satu sama lain agar Allah Subhanahu Wa Taala menjatuhkan laknat kepada mereka yang berdusta. Dalam sejarah dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala pernah maknanya memerintahkan mubahalah ini bukan sekadar dengan orang Yahudi, termasuk kepada semua mereka sumpah laknat benar, sumpah laknat betul. Termasuk mereka yang selain daripada Islam. Ini kita tengok di sini orang Yahudi dalam suratul Baqarah juga, Allah Subhanahu Wa Taala sebut mubahalah dengan orang Yahudi, sama lebih kurang. Kalau kamu qul in kanat lakumud darul akhirati khalisatan min dunin nasi fatamannaul mauta in kuntum sadiqin. Ayat suratul Baqarah ayat 94. Kalau kamu rasa nikmat syurga itu hanya milik kepada kamu min dunin nas, bukan milik orang lain, kamu sahaja yang akan mendapat nikmatnya di sana, maka cubalah untuk minta kematian. Maknanya masing-masing bersumpah kalau apa yang mereka sebutkan itu dusta, bukan keyakinan mereka yang sebenar, maka Allah jatuhkan laknat. Antara laknatnya itu adalah minta kematian dan akhirnya diseksa. Ia juga berlaku kepada orang Nasrani dalam surah Ali Imran ayat 61. Ini ringkasan ayat tersebut. Laknat Allah Subhanahu Wa Taala akan ditimpa kepada orang yang dusta tentang perihal Nabi Isa alaihissalam. Ini Nabi SAW menyatakan Nabi Isa ini adalah sebagaimana Nabi Adam. Nabi Adam maknanya dia adalah seorang manusia. Nabi Adam yang boleh wujud dalam keadaan tidak ada ibu dan bapa. Ini kan pula Nabi Isa hanya tidak ada bapa. Maka tetapi dia juga adalah manusia. Dia bukan Tuhan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan maknanya untuk bermubahalah. Ali Imran ayat 61. Pada orang musyrikin juga ada bermubahalah. Maksudnya nak sebut di sini, mubahalah ni adalah sesuatu yang disyariatkan. Sesuatu yang disyariatkan. Dalam Quran, kebiasaannya dia berlaku kepada orang-orang yang mendustakan ajaran Rasul, maka diminta untuk bermubahalah. Baik. Ini dalam surah Maryam ayat 75. Mubahalah tentang siapa yang berdusta, maka akan dilanjutkan usianya untuk dia melihat sendiri kehancuran ke atas apa yang dia lakukan. Ini bermubahalah. Baik. Fatamannaul mauta in kuntum sadiqin. Maka kalaulah kamu rasa benar, harapkanlah kematian agar kamu dapat melihat sendiri sangkaan kamu adakah benar ataupun dusta semata-mata. Apa sangkaan itu? Sangkaan itu adalah maknanya kelebihan yang mereka katakan, kami ini awliya Allah, kami ini orang yang paling hormat, kami ini orang yang paling benar, berada di atas kebenaran. Maka kalau macam tu, orang yang berada di atas kebenaran, sesekali dia tidak akan takut mati. Sebab apa? Sebab dia akan menuju kepada sumber kebenaran itu, berjumpa dengan sumber kebenaran iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kuncinya yang kita tengok realiti pada hari ini, iaitu bagaimana umat Islam ini, yang mana kita tahu kita berada di atas jalan yang benar,
maka kita tengok mujahidin kita. Tidak. Maknanya berperang dalam keadaan mereka tidak takut mati. Berbanding orang Yahudi yang mana maka berperang tetapi takut mati. Sebab mereka tahu bahawa mereka bukan berada di atas jalan yang benar. Kematian itu bukan sesuatu yang diimpikan ataupun akan mendapatkan sesuatu yang menguntungkan. Kalau kan kita bayangkan, kalau ialah bila kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syurga kepada syuhada kita. Tetapi dalam masa yang sama kita berpegang dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala bahawa mereka yang mana syahid ini asalnya tidak mati. Tapi mereka berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yurzaqun. Yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ataupun Ali Imran. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dan itu adalah perkara yang mereka harapkan. Fatamannawul maut. Kalau benar maka harapkan kematian. Maka sudah tentu mujahidin sudah tentu golongan ahli Gaza yang mustadafin pun mereka mengharapkan perkara yang sama. Maka kematian mereka, walaupun kita sedih sebagai ikhwan kita, sebagai saudara kita, sebagai umat Islam, sebagai seorang manusia, tetapi kita yakin kematian mereka itu adalah lebih baik daripada kehidupan mereka di sana. Mereka mendapat nikmat yang lebih besar daripada mungkin nikmat kita hari ini yang berada dengan senang, tenang di sini. Dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala katakan kepada mereka fatamannawul maut in kuntum shadiqin, mengharapkanlah kematian kalau kamu benar, kerana tipikal orang yang tidak mengamalkan kitab ini adalah orang yang mencintai hidup. Ini bukan nak sebut kepada orang Yahudi sahaja, tapi kalau kita sendiri pun kita boleh reflect diri kita. Kalau kita kurang interaksi kita dengan Al-Quran, kita akan rasa diri kita ni akan lebih banyak mencintai hidup, lebih banyak masa kita dengan dunia. Jadi sebab itu ayat ini menjadi satu muhasabah kepada kita. Kadang-kadang bila kita sebutkan tentang kematian, kita rasa takut dengan kematian. Tapi adakah takut kita dengan kematian tu sebab biasanya alasan kita adalah tak cukup amal kan? Takut mati sebab takut tak cukup amal. Ataupun sebenarnya takut kerana kita cintakan dunia. Maknanya takut nak berpisah dengan dunia. Bukan tak cukup amal, tapi takut nak berpisah dengan dunia. Dia nak sebutkan orang yang benar melaksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kitab, maka orang itu adalah orang yang mesti mengharapkan yarju liqa rabbih, mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang mereka itu sebenarnya tidak benar pun dalam dakwaan mereka. Kerana apa? Mereka takut kematian. Ini takutkan kematian tu bukan, kita sebutkan tadi, bukan kerana bermuhasabah tak cukup amalan, tak. Tapi takutkan kematian tu adalah disebabkan dosa-dosa yang dilakukan dan tahu ia akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab mereka pun ada sebut takutkan kematian tu adalah kerana sebab cintakan dunia dan takut perpisahan dengan kenikmatannya. Sebab apa? Tidak mengimani tentang nikmat yang lebih besar yang Allah akan kurniakan di hari akhirat. Jadi kita pun, walaupun ayat ini membicarakan tentang orang Yahudi, tapi kita boleh reflect kepada diri kita. Adakah kalau kita rasa takut, kalau tanya semua orang takut kan dengan kematian, risau. Tapi takut tu sebenarnya, adakah benar kerana kita rasa kita tak cukup amalan? Kalau benar maknanya kita akan berusaha beramal. Tapi kalau kita kata kita takut kepada kematian, kita tetap maknanya melakukan dosa, sebenarnya kita bukan takut kerana tak cukup amalan, tapi kerana kita tak mau berpisah dengan nikmatnya. Jadi itu muhasabah pada diri saya sendirilah, refleksi. Dan ayat yang terakhir Allah Subhanahu Wa Taala sebut
qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu laqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu larikan diri daripadanya itu tetaplah akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Ia memberitahu kamu apa yang kamu telah lakukan serta membalasnya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang hakikat kematian, yang mana kalau kamu lari daripadanya pun, ataupun kamu tak lari pada dia, kamu bersedia ataupun kamu tidak bersedia, dia akan datang. Dia adalah sesuatu yang pasti datang. Dan kita pun dari sudut akalnya kita tak menolak, sebab berapa ramai dah kita melihat rakan-rakan kita dan adik kita yang telah pergi, dan kita meyakini benda itu akan berlaku dan kita akan sampai kepada masa tersebut. Sedia tak sedia, lari ataupun tidak, pasti akan sampai. Segala yang disebutkan berlaku sesudahnya, yakni sesudah kematian, juga pasti akan berlaku, iaitu kebangkitan dan perhitungan. Maknanya kematian itu adalah sesuatu yang pasti berlaku. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dengan makna kalau sebagaimana kamu meyakini tentang hakikat kematian itu pasti berlaku, dan apa yang akan berlaku sesudahnya juga itu akan pasti berlaku. Dan iaitulah apabila manusia dibangkitkan dan diperhitungkan amalannya. Akhir sekali, saya bawa satu riwayat daripada At-Tabari yang menyebutkan hadis yang marfu' daripada Muaz, daripada Yunus, daripada Al-Hasan bin Samud, daripada Semurah. Ini satu perumpamaan berkaitan dengan orang yang takut mati. Itu disebutkan masalul ladzi yafirru minal mauti kamathalil sa'lab tatlub al-ard bidin faja'a yas'a hatta idza a'ya wa anhar dakhala jahhar faqalat lahu al-ard ya sa'lab dini fakharaja lahu hassas falam yazal kadzalika hatta taqatta'at unuqu famat. Bandingan orang yang lari daripada maut itu adalah seperti mana sang kancil. Bukan sang kancil lah, Sa'lab ni adalah serigala kan. Yang dituntut oleh bumi supaya membayar hutangnya. Macam orang nak lari bayar hutang kan. Ia datang merayau-rayau sehingga apabila ia merasa penat dan berpeluh, ia masuk ke dalam lubangnya. Dan bumi pun berkata kepadanya, wahai serigala, mana hutangku? Lalu terkeluar kentutnya kerana terlalu kencang berlari dan terus berlari daripada keadaan itu hingga ia tidak lari lalu ia pun mati. Apa gambaran kita ni? Maknanya seekor binatang yang berhutang dengan bumi, sedangkan bumi itu adalah tempat dia berpijak. Kemana dia berlari pun, laju terang mana pun sampai terkeluarkan dia dan sebagainya. Dai ini maaf saya sebut ini tadi, dai ini. Ini dia lari laju macam mana pun, dia berada dalam bumi, dia tak keluar daripada bumi. Nak sebutkan macam itulah ibaratnya kematian seseorang. Macam mana dia mengelak sekalipun daripada usaha, tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan kematian itu, maka ia tetap akan sampai. Jadi ini muhasabah yang besar pada kita, walaupun kita bermuda cerita tentang Bani Israel dan bagaimana mereka meninggalkan amanah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Malah mereka tidak sekadar meninggalkan, tetapi mereka juga menyimpang daripada mesej-mesej asalnya, hinggalah kesannya kita lihat hari ini kezaliman yang berlaku adalah kezaliman yang tidak beri kemanusiaan. Jadi kita juga maknanya boleh berlaku orang yang tak beri kemanusiaan kepada orang lain. Mungkinlah tak sampai bunuh kan, tapi kita boleh menyakiti orang lain dan sebagainya. Kerana apa? Kalau kita tak balik kepada tanggungjawab dan amanah yang diberikan kepada kita, iaitu pahami risalah dan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ini kita mengakhiri dan
dan tentang hakikat kematian. Ini orang yang benar beramal dengan kitab adalah orang yang ingin bertemu dengan yang menukunkan kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Qauli hadza wa astaghfir. Baik, Allah Subhanahu wa taala yang memberi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.